Acik Kama, hai TikTokers. Assalamualaikum. 11.59. Saya dah start seminit lebih awal. Ini adalah yang pertama sekali, live yang pertama untuk akaun ini. Okey. Bila TikTok dah hantar mesej kat bawah tu, dia kata keep going with letting more viewers know your live. Jadi saya berharap pada TikTok untuk push saya punya live ni supaya anda dekat luar sana masuk ramai-ramai ya, sama ada yang telah menjadi followers kepada niche di sini. Sebab saya banyak akaun sebenarnya, cuma saya dah lama tak buat live. Jadi ini adalah akaun baru yang khusus kepada buku Jejak Jutawan. Ada tak nampak dekat bawah tu buku Jejak Jutawan? Buku Jejak Jutawan dan juga lagi satu buku TikTok Marketing Calendar. Ini yang best sekali ya, yang saya suka share kepada anda. Sebab saya kalau saya buat live, saya suka benda yang saya suka. Saya akan share benda yang saya suka. Jadi saya jenis orang yang cerewet. Okey, sementara tu siapa yang baru masuk live tu jemput ya, tap-tap skrin ya, supaya tap-tap skrin mempengaruhi orang luar, mempengaruhi TikTok untuk push live saya ni lebih ramai lagi masuk. Sebab apa yang saya nak sampaikan ni ada pengisian dia, ada perkongsian untuk anda ya. Okey, begini. Saya dengan TikTok ni untuk akaun lain yang dah lama, dah beberapa akaun ya, yang ada TikTok Shop juga yang dipanggil Nisha Mall. Kalau cari hashtag Nisha Mall akan jumpa akaun saya yang lain. Cuma yang ini saya khususkan, first kali saya mulakan dengan Jejak Jutawan, dengan buku Jejak Jutawan. Jadi fokus saya dekat akaun ni adalah Jejak Jutawan, sehingga follower saya mencapai 1,000 orang dalam 1 minggu. Alhamdulillah, itu adalah secara organik. First time juga berbanding daripada akaun TikTok saya yang lain. Yang ini paling cepat grow sebab saya masih lagi belajar dan saya tengok trial and error macam mana untuk naikkan followers kita kan. Followers kita, ada orang memang nak sangat, ramai sangat ya, pejuang macam tu kan. Banyak saya tengok pejuang 1K. Jadi ramai yang nak tahu macam mana ataupun ramai yang tergejar-gejar nak dapatkan 1K followers tu. Macam saya, bagi saya lah ya, bila saya dah alami 1K followers tu untuk seminggu, Alhamdulillah. Jadi saya buat macam mana tau, just share about only Jejak Jutawan saja masa tu. Betul-betul tentang Jejak Jutawan dan juga penulis bukunya, iaitu Irfan Hairi. Sifu saya selama lebih kurang 7 tahun lah ya, sifu online ya. Saya tidak menjadi muridnya secara official, tapi menjadi muridnya daripada zaman 7 tahun dulu di akaun lain. Saya dalam kepala saya dah sebut dalam minda, tapi tak boleh sebut kan. Memang pantang larang dia. Bagi anda yang menjadi followers Nis dekat sini, tahniah kepada anda. Sebab apa? Saya sentiasa memberi perkongsian mengenai tips perniagaan, terutamanya daripada Irfan Hairi dan juga daripada TikTok. Jika anda perhatikan ya, post-post saya yang ada sebelum ni, ada juga saya naikkan ya, walaupun ada yang kata tak perlu naikkan, ada yang kata tak penting ya. Bagi saya itu adalah penting. Yang penting diri saya dulu. Sebab akaun saya, ada satu akaun lain yang mencapai lebih banyak followers, tiba-tiba kena ban ya. Yang itu yang saya rasa macam saya log in, tiba-tiba dia jadi log out. Kemudian nak login balik tak boleh. Jadi saya struggle untuk dapatkan akaun tu. Okay, first saya akan share itu dulu. Sebelum saya share tentang buku TikTok Marketing dan juga Jejak Jutawan tu, saya akan share dulu pengalaman saya daripada akaun lain. Sebab saya tak lama dalam live kali ni, sebab ni first time dan juga trial and error. Ini cabaran anak saya. Sebenarnya saya dah tak nak buat live. Saya nak bergantung kepada konten sahaja sebab saya nak belajar benda yang baru kan. Jadi saya cukup suka ubah-ubah. Itu pun cara, rupanya IK pun cara yang sama juga. Ataupun itulah tips dia untuk kita menaikkan sales ataupun nak grow dalam bisnes kita, terutama dalam TikTok. Sebab kita ada dalam TikTok, so kita bercakap dalam cerita TikTok saja kan. Jadi apa yang saya kongsikan dalam post sebelum ni, saya betul-betul cari ya maklumat guideline, panduan TikTok tu ada saya buat khas untuk followers saja. Jadi siapa yang jadi follower saya akan nampaklah post-post itu. Siapa yang belum follow lagi, okey, mana yang baru join, yang belum follow, terima kasih kepada anda. Saya nampak anda satu persatu yang join. Terima kasih. Saya nampak bagus juga ya, untuk pertama kali dekat sini saya live. Ada juga 4 yang stay kat situ kan, sesekali naik dan turun, itu perkara biasa, saya tak kisah. Yang penting siapa yang nak stay, siapa yang nak ilmu dekat sini kan, saya kongsikan daripada mereka berpengalaman. Sebab saya pun masih belajar, saya pun tak pandai lagi. Jadi
apa yang lihatnya, di mana lihatnya tak tahu. Itu ayat daripada anak muda IK yang saya tengok ada 1.5 juta dia punya followers. Saya suka tengok dia punya konten. Jadi saya teringat ayat dia tu, di mana lihatnya tu. Jadi saya rasa perkataan tu terkena pada saya. Sebab apa? Saya dah belajar. Sebab saya adalah pelajar college yang drop out daripada e-business, jurusan e-business. Tapi e-business masa tu dah 10 tahun lepas, dah tak relevan dah sekarang kan. Itu sebab kita ni kena sentiasa mencari ilmu. Jadi kan saya suka tengok yang terbaru, saya suka tengok yang terkini. Jadi macam Aki ni, dia mengikuti apa yang terkini. Dia sentiasa belajar juga, walaupun dia sendiri siapa kan, walaupun dia sendiri adalah orang yang yang dah pakar dalam TikTok semua. Kita tahu kat sini. Kalau anda ni memang mengikuti Ifan Hairi, boleh tengok followers dia pun dah lebih 2 juta kan. Jadi macam mana orang yang ada followers 2 juta tu pun masih belajar lagi. Saya ada dekat situ. Terima kasih anda yang saya nampak nama-nama tu. Saya teringat pula ada yang pemberi gift saya yang pertama, nama dia Teddy, Chinese boy. Saya ingat lagi. Jadi benda-benda macam tu saya ingat. Okey, jadi sambung balik tentang Ifan Hairi tadi. Dia yang baru dia yang dah lama. Kita ni baru, memang kita kena belajar. Dia yang dah lama dalam TikTok ni pun dah 2 juta followers, 2 juta lebih dah. Dia pun belajar ya, dan dia tidak malu nak bagi tahu dia sedang belajar masa tu. Saya ada dalam live ketika beliau memasukkan beg kuning. Dia kata macam mana nak masuk beg kuning. Dia belajar tu secara nampak secara live. Saya suka simpan video-video dia sebab untuk saya ulang kaji dan untuk anda juga. Saya suka kongsi dengan anda. Jadi siapa jadi follower satu memang sangat beruntung. Sebab apa? Saya akan share apa yang saya dapat daripada IK. Sebab ilmu ni kita tak boleh nak simpan seorang kan. Ilmu ni kita kena share. Okey, 6 minit dah saya ada dekat sini. Alhamdulillah, saya tengok ada yang join, ada yang datang dan pergi, saya tak kisah. Tapi saya masih tengok ada lagi viewer kat sana. Alhamdulillah. Sebab sebelum ni bila saya buat live kan, dekat akaun yang lain tu, dah lama dah saya tak buat live akaun tu kena ban sebulan, kemudian saya dapat balik. Ada cara dia, nanti saya akan share sekejap lagi. Jadi dekat situ bila saya ada buat show saya sendiri dekat akaun yang lain tu, saya sempat buat 2 season, tepat season terakhir. Kemudian tu saya tak tahu kenapa dengan akaun saya masa tu tiba-tiba log out. Kelang kabut lah saya kan. Sebab apa? Kita ada duit dekat situ nak keluarkan, kemudian log out dengan tiba-tiba. Sedangkan segala-gala data penting kat situ ada kan. Kita tahu password dia, kita tahu email mana kita gunakan. Memula tu memang rasa macam email mana satu, sebab kita banyak account. Saya banyak account. Jadi saya rasa macam alamak, macam mana nak buat ni kan. Ni Iman join ni, Iman, not the Dr. Iman. Iman join, thank you. Sebab apa? Kawan baik saya the Dr. Iman. Dia tak follow account yang ni, dia follow account Nisha Lady Perfumery. Saya seorang perfumery ya, saya seorang pembuat minyak wangi sebenarnya. Itu sebab saya tak campur dengan account yang ni. Account yang ini hanya untuk buku Jejak Jutawan dan juga buku ini. Ni mesti ramai yang tahu buku ni. Okey, sambung balik tentang tadi tu, sebab cerita saya tak habis. Saya hanya live beberapa minit saja. Jadi bila saya tengok yang stay tu masih lagi stay dekat sini kan, jadi saya semangat nak teruskan. Saya hanya ada masa lebih kurang 1 jam sahaja dengan anda untuk saya kongsikan. Jadi saya sambung balik cerita tentang macam mana akaun saya tadi kena ban. Akaun yang lain kan kena ban. Bila saya dah rasa macam alamak, bila dah kena ban tu, sebenarnya saya tak tahu itu kena ban ya. Bila kita tak boleh log in ya, tiba-tiba dia log out macam tu, saya kliklah segala benda yang ada dalam TikTok tu untuk dapatkan balik akaun tu. First thing saya buat, hantar email, hantar aduan dekat TikTok. Dekat TikTok tu sendiri. Sebab itulah sebenarnya yang akan bantu kita kan. Jadi bila saya hantar email tu, mula minggu pertama saya sangat stres. Sebab apa? Setiap kali saya hantar email, setiap kali saya hantar aduan kepada TikTok, staff yang berbeza jawab. Bila staff yang berbeza jawab, jawapan dia lebih kurang sama. Jadi cara dia tu adalah cara maksudnya cara nak dapatkan balik akaun tu adalah cara yang saya dah buat sebelum tu. Maksudnya macam kita masuk dalam akaun TikTok tu, kemudian kita cuba login, kita masukkan akaun kita masukkan password kan. Jadi bila benda tu tak menjadi, dan itu yang kita dapat daripada jawapan TikTok tu, mestilah rasa stres Kemudian tu saya kurangkan masa untuk saya hantar aduan tu. Saya cuba fokus buka akaun lain. Itu yang terjadi. Saya ada banyak akaun dalam TikTok ni. Sebab apa? Nak menghilangkan rasa. Sebab bila saya buat sesuatu, saya buat tu bersungguh-sungguh. Saya buat tu dengan hati. Jadi bila sesuatu tu hilang kan, itu yang rasa macam saya memang suka berniaga. Jadi bila sesuatu ataupun satu akaun tu hilang kan, akaun yang paling banyak pula yang bagi saya itulah yang paling banyak kan, paling banyak followers
Dan saya dah followan dekat situ 10,000 followers kan. Itu limit dia, kita boleh followan sehingga 10,000 saja. Jadi kan saya hantar email kepada staff TikTok tadi ni 2 hari sekali. Macam mana pun saya tetap cuba juga, sebab saya nak tahu bila kita tahu TikTok ni adalah sosial media yang paling laju, yang paling pantas, yang paling top ya, yang paling ramai followers dekat Malaysia dan juga di serata tempat ya, di negara lain juga. Jadi tentulah TikTok ni sangat berkuasa, sebab saya ni memang online business, saya menjalankan perniagaan secara online. Jadi bila satu-satu perkara berlaku, ada masalah, macam mana pun, walaupun saya ingat saya nak lupakan akaun tu, tapi saya tak boleh lupa, tak boleh lupa. Saya hantar juga aduan hari demi hari sehinggalah, dipendekkan cerita, hari terakhir saya hantar email beserta screenshot, sebab dia dekat aduan tu kita boleh hantar video pendek dan juga screenshot ya, untuk membuktikan apa yang diperlukan, dokumen-dokumen yang perlu untuk menyokong aduan kita. Jadi kan bagi saya, bila last kali tu menjadi sebab saya hantar screenshot daripada notification email yang saya gunakan untuk membuka akaun tersebut. Itu yang jadi saya dapat jawapan staff, nama dia Siti, staff saya ingat lagi nama dia Siti, staff TikTok tu, dia bagi tahu dia kata sekian. Maksudnya ada perkataan yang kita tak faham ya, orang yang pakar dalam bidang IT ni lah ya, ada benda-benda yang kita, ada istilah yang kita tak faham. Dia kata dia dah buka yang tu, jadi saya boleh login. Maksudnya password bukan salah saya lah, bukan salah password ataupun salah email lah, betul. Cuma bila, sebab saya teringat first kali reply daripada TikTok adalah akaun saya kena hack. Dia kata maybe your account maybe kena hack. Jadi itu yang kita fikirkan, sebab saya memang dalam akaun tu saya ada haters, saya ada yang haters yang mencari-cari mana saya masuk akaun dia, sentiasa ada haters luar negara, sebab saya bermula dengan akaun yang saya buat bisnes tu terus pergi ke luar negara. Jadi haters saya tu orang luar negara yang memang dia sanggup buat akaun banyak untuk masuk mana-mana akaun saya. Itulah yang kita kena saya nak kongsikan pada anda juga ya, kalau kita ni ada haters yang sangat-sangat benci kat kita ni kan, benci sangatlah dia tu kan, tapi mula-mula dia buat baik dulu kan, dia buat baik. Setiap akaun dia banner tu dia akan buat baik dulu dengan saya tahu dah, sampai saya dah tahu dah perangai dia. Bila dia buat baik, lama-lama dia akan meroyan dan dia akan macam-macam dia tulis kat komen dan merosakkan akaun kita. Tapi alhamdulillah bila saya hantar screenshot notification email yang saya gunakan untuk akaun yang hilang tu, saya hantar balik kepada staff TikTok. Itu yang menjadikan TikTok buka balik akaun saya tu, jadi saya dapat aktifkan balik dan dapat gunakan seperti biasa. Itu akaun Beauty Healthy Happy Skin. Anda boleh juga, saya jemput anda. Saya ada tag banyak ya dekat sini, banyak kali saya tag dekat akaun ni. Saya jemput anda follow Nisha Beauty Healthy Skin, sebab banyak produk-produk yang turun harga ataupun dapat harga yang best ya, sementara kita ni nak raya kan. Sempena ayat itu sebenarnya saya nak keluarkan. Sempena kita nak raya Aidiladha ni, ada produk dekat sana yang turun harga sampai 4 kali dalam bulan ni. Dalam minggu ini. Itu yang bestnya. Itu sebab saya suka berniaga dekat TikTok Shop. Okey, berbalik kepada Nis Jejak Jutawan account ni. Okey, saya sharekan. Anda nampak tak? Boleh tak sesiapa yang tolong tulis dekat ruangan komen jika anda nampak beg kuning saya, sebab saya tak nampak beg kuning saya dekat sini. Saya ada letakkan 2 buku dekat situ. Okey, sekarang saya akan pinkan dulu buku pertama, sebab buku inilah yang menyebabkan saya buka akaun ini, yang menjadikan saya nak fokus. Bila IK dia bagi sepenuh, dia kata kuasa veto dia, ni benda yang saya tak boleh lupa ya. Kuasa veto sepenuhnya dia cakap untuk share akaun dia ataupun share. Kita boleh buat stitch, kita boleh buat duet, kita boleh edit daripada isi akaun dia, daripada konten dia untuk kita menjual buku Jejak Jutawan. Ini untuk anda yang tak tahu lagi kan. Ada juga bila saya buat komen, saya filter. Ini bila dah belajar, kita belajar daripada pengalaman lepas-lepas kan. Saya filter akaun, yang kelakarnya semua komen hilang. Kemudian saya terpaksa buka balik. Jadi bila saya buka tu, satu komen yang saya buka tu ada komen yang negatif. Itulah, ada saja komen yang berbunyi, oh baik, terima kasih. Jadi saya doakan tunangku selamat bersalin. Macam mana tu tunangku selamat bersalin tu? Okey, apa pun saya doakan yang terbaik kepada anda yang menulis komen kat bawah.
Tabarakallah. Tabarakallah. Okey, baik, jadi saya sambung balik. Saya nampak dekat situ, dekat shop tu saya dah pinkan walaupun saya tak nampak dekat sini. Satu lagi handphone saya ni dia yang ni saya tak nampak. Nak tengok balik saya tak nampak sebab dia masa-masa kecederaan. Saya belum hantar lagi untuk tukar skrin saya ni. Ada je mesej-mesej. Itulah mesej scammer saya ni pun satu ya. Saya ni bila saya dah lama dalam bidang online business ya, scammers ni lah, scammers yang menjadikan kita ni sakit kepala, pening kepala, yang menyebabkan saya mutekan call ya. Jadi bila anda nak call sampai tadi, kalau call daripada hospital pun kan, who is hacker? Hacker join. Saya ni, mata saya ni cepat melihat ya, cepat mulut saya ni cepat bercakap kalau tentang hacker, kalau tentang mereka yang apa ni, sebab hacker menyebabkan akaun saya satu lagi hilang, tapi alhamdulillah saya dapat balik. Saya dah tahu dah cara dia. Jadi macam anda pun boleh juga tanya dengan saya, kita boleh bershare, kita boleh bershare. Boleh berkongsi pendapat macam mana kalau akaun kita hilang sebab sayang penat kan. Kita dah buat akaun kita tu sampai dah beribu-ribu followers, kemudian ada duit pula. Ada duit dalam tu kan. Itu yang kita nak keluarkan duit tu, sekali akaun tak boleh buka kan. Jadi macam tension lah. Sayang lah kan. Stress sebab kita rasa kita dah boleh buat and then akaun tu tak dapat nak dikekalkan. Itulah, tapi dah dapat alhamdulillah. Okey, rasanya dah habis dah cerita tentang tu. Saya nak buka kepada sekarang saya buka tentang, saya dah pin kat situ rasanya buku dulu. Okey. Buku Jejak Jutawan tu tak ada dekat tangan saya ya, sebab saya adalah antara pembeli terawal buku Jejak Jutawan. Saya sebenarnya kan bila nak sebut Jejak Jutawan selalu tersebut nak tersebut jejak Rasul kan. Sebab saya banyak menulis tentang Jejak Jutawan tu setiap hari ya, bila buat account, bila buat post, bila buat bila saya buat konten ya, sebab saya banyak account. Jadi itulah benda-benda yang selalu kita buat, benda tu yang selalu ada dalam kepala kita kan. Jadi Jejak Jutawan. Buku tu tak ada depan mata saya sebab apa? Anak saya seorang yang sulung dengan yang bongsu. Yang bongsu tu dia baru lagi ataupun student lagi kan, student lagi, baru turn 2. Tapi jika anda selalu masuk dalam akaun anak saya yang pertama tu Nash K99. Kalau anda pernah nampak Nash K tu, itu anak yang sulung kan. Jadi kita orang ni berkongsi pendapat tentang TikTok sebab dia influencer. Jadi bila dia dah make money, walaupun dia yang kemudian masuk TikTok daripada saya yang convince dia, saya yang pujuk dia masuk TikTok dulu tau. Dia memang peniaga, dia sibuk dekat luar ya. Dia ada, dulu kita pernah ada satu nak buka kedai, masa tu kedai dah penuh dekat mall. Kita ada satu ruang kecil, apa ke namanya benda tu, pushcart ya, ada pushcart pun bayar berapa ribu ya dekat mall, sebab dekat mall. Jadi saya tengok anak saya penat kesian dekat dia, kesian dekat anak saya tu bila dia sibuk keluar masuk semua, tak ada masa untuk dia berehat ya. Dia buat tudung masa tu ada produk sendiri, ada brand sendiri. Tetapi bila dia ada dalam TikTok, inilah dia kuasa buku-buku yang ada dalam TikTok ya, termasuk buku TikTok marketing dan juga yang saya dah pinkan kat bawah tu. Jadi bila buku saya tak ada, saya tak apa nak tunjuk kat anda dekat sini, tapi saya boleh cerita tentang buku tu sebab saya adalah antara pembeli terawal buku Jejak Jutawan ni. Masa tu dapat sign IK dari Dubai sendiri. Itu yang best tu dari Dubai ya. Itulah bila saya ada 6 orang anak dah besar-besar semua, teenagers yang sulung dah kahwin, nombor 3 masih lagi belajar. Jadi anak-anak saya ni walaupun 4 daripada dia tak berminat dengan perniagaan. Kiranya 3 lah ya, sebab yang seorang tu tukang masak. Terror berniaga juga. Terror lah saya sebut ya. Sebab saya kalau betul saya sebut ya, kalau tak betul saya akan sebut juga benda yang nyata, sebab benda dia ilmu ya. Kita kalau tak perlu nak sorok kalau ilmu bagi saya, sebab bagi saya ada yang bagus untuk dikongsikan, baik saya kongsikan. Jadi tentang buku Jejak Jutawan tadi ni, yang bagusnya memang banyak cerita yang bagus, sebab saya ni agak sibuk dekat sosial media macam ni. Jadi saya rasa macam buku saya, ada buku saya yang bertahun-tahun, buku bisnes yang saya susah nak baca, bertahun-tahun nak habis ya, bertahun-tahun. Contoh dia macam buku, tak payah tunjuk lah sebab bukan saya nak jual. Sebab sebelah sini adalah rak buku saya, buku-buku perniagaan. Buku Jejak Jutawan tu saya boleh habis 2 kali pegang.
dalam tempoh 1 hari. IK pun tahu. Saya cakap dengan dia 1 hari je hatam. Sebab apa? Sekali pegang saya baca dah separuh. Sebab saya selalu masuk live dia. Jadi cerita tu saya jenis boleh membaca dengan cepat. Jadi bila kita faham cerita tu, lagi laju kita baca kan. So, saya elak dia satu muka surat 2 kali ya. 2 kali. Saya elak daripada depan, daripada muka depan sampai muka belakang. Sebab saya nakkan ilmu. Sebab bila kita masuk dalam buku tu, macam kita dalam cerita tu tau. Kita sebagai peniaga, kita sebagai pelakon dalam tu. Jadi kan, saya nampak diri saya dalam buku tu. Macam mana saya menjalankan perniagaan. Itu yang menjadikan saya hatam buku Jejak Jutawan ni dalam tempoh 1 hari je. Pagi saya baca, subuh-subuh hari tu, sebab saya dapat hari yang sebelum tu. Hari sebelum tu saya belik-belik sebab sebelum tu saya dapat call daripada pejabat pos, kata buku saya dah sampai, tapi diorang tak jumpa rumah sebab masa tu saya berada di rumah anak lelaki saya kan. Jadi area tu alamat dia agak susah sikit. Diorang tak jumpa, walaupun pejabat pos tu hanya sebelah je ya. Saya jalan depan sikit je. Dekat-dekat sangat. Itu bila dia call, saya call balik. Sebab masa call tu saya tak sempat angkat. Saya call balik. Saya cakap tak apa, saya ambil. Itulah bila kita dah tahu buku dah sampai. Cuma masa tu cuti 3 hari. 3 hari tu memendam masa nak dapat buku tu ya. Buku Jejak Jutawan tu. Sebab saya dah tahu isi dia. Cuma nak tahu yang selebihnya. Nak tahu dengan lengkap. Bila saya setiap hari, masa tu setiap hari saya masuk dalam live IK. Jadi tentulah saya tahu isi dia. IK pun rajin cerita tentang buku-buku tu. Of course lah, kalau setiap hari, 1 hari 4 kali live, tentulah isi-isi buku tu terburai juga kan. Itu yang saya kata. Saya boleh baca buku tu sebab saya faham isi dia. Saya baca cepat ya. Jadi cepat, kemudian tu saya baca separuh. Sekali pegang, separuh lagi sampai habis. Tiba-tiba dah muka surat belakang ya. Sebab isi dia betul-betul ya tentang perjalanan IK daripada awal ya. Selama 20 tahun dia rangkumkan dalam satu buku yang lebih kurang 300 muka surat macam tu. Cerita benar IK. Itu yang saya ni memang suka cerita-cerita benar. Saya tak suka kena tipu. Jadi kan bila cerita tu kisah benar, dan saya kenal IK dulu daripada zaman dia masa tu. Kebetulan bila saya live balik masuk dalam saya aktif live masuk dalam live IK tu Ramadan juga. Ramadan tahun ini. Ramadan 7 tahun lepas dan Ramadan tahun ini. Jadi IK pun dia semangat sebab dia kenal saya, dia ingat ya. Dia ingat kawan lama dia. Adalah waktu-waktu yang macam masa dulu tu zaman akaun yang lain, bukan TikTok kan. 7 tahun dulu tak ada dalam TikTok lagi, tak ada lagi. Jadi bila ada dalam TikTok, saya dapat masuk dalam akaun IK dan saya buat decision untuk aktif balik, masuk dalam akaun TikTok, masuk dalam live IK, masuk dalam live IK. Jadi kan sentiasa ada notification tu. Itu yang menjadikan saya tahu isi buku Jejak Jutawan kan. Inilah first time. Selama 21 minit saya tengok zero yang stay. Kalau tak tadi sentiasa ada orang stay. Okey, tak apa, saya teruskan ya. Sebab apa, nanti saya akan naikkan dalam post saya di dalam saya akan edit balik ya. Bila dah download, sebab TikTok tolong download untuk saya. Jadi saya akan download balik untuk saya edit dan saya akan masukkan balik dalam ruangan konten saya kat sini. Okey, saya nampak ada juga yang dah baru masuk ya. Terima kasih kepada anda. Jadi saya kongsikan pada anda dekat sini 2 buah buku. Yang pertama saya pinkan sekarang adalah buku Jejak Jutawan. Saya tak dapat nak tunjuk buku Jejak Jutawan, tapi saya akan pinkan sekejap lagi buku ini. Buku TikTok marketing. Okey. Hampir setengah jam. Sikit lagi saya akan cerita tentang Jejak Jutawan 30 minit. Buku TikTok marketing kalender 30 minit. Okey, sikit lagi untuk Jejak Jutawan ni. Teaser untuk anda yang mana yang dah tahu tentang buku tu. Sebab saya tahu ada yang followers IK ada dekat sini yang follow saya juga, saya follow dia balik kan. Ataupun saya follow mereka follow saya balik kan. Jadi sama-sama dah baca buku Jejak Jutawan tu, sama-sama dah share, sama-sama kita sebenarnya siapa yang belum lagi buat affiliate buku Jejak Jutawan ni, tak faham lagi kan sebenarnya macam mana kami ni compete each other untuk jual buku Jejak Jutawan ni. Sebenarnya saya dah jual buku Jejak Jutawan yang pertama dekat akaun Nisha Lady Perfumery. Itu adalah 2 minggu lepas dan saya dah rasa dah duit dia. Alhamdulillah, saya rasa dah duit dia. Maksudnya saya belum beli apa-apa lagi duit tu, tapi saya transfer ke akaun bank. Maksudnya duit tu dah ada. Duit jualan buku Jejak Jutawan ni ya. Yang dibeli oleh seorang datuk kat sana, perempuan ya, seorang datuk. Jadi saya rasa macam wah seronok sangat ya, sebab yang beli buku ni adalah orang yang bukan calang-calang pula ya. Orang yang pertama beli ni bukan calang-calang. Sebab apa? Dia faham yang buku Jejak Jutawan ni perlu ada, perlu dibaca. Sangat berbaloi ya. Harga dia RM45, sangat murah.
Dan bila anda ada dalam TikTok live, anda dapat harga yang lebih bagus ya. Padahal penulis buku hanya dapat sekitar RM5-6 saja keuntungan. TikTok bagi lagi less harga dan anda dapat, kenapa ya TikTok ni dia bagi harga yang sampai merugikan TikTok sebab apa tau? Dia nak menarik kita ni membeli. Itulah kadang-kadang kita jangan heran kalau harga terlalu rendah. Dulu saya pelik macam mana harga terlalu rendah. Macam hari ni juga saya rasa macam pelik bila ada satu barang yang saya kongsikan dekat akaun yang lain kan. Harga dia 4 kali turun ya bulan ni. Minggu ni, bukan bulan, dalam tempoh seminggu. Itulah dia kebaikan dalam TikTok ni. Okey, jadi saya sambung balik sebab ada lagi sikit masa. 6 minit untuk Jejak Jutawan. Bagi anda yang belum dapatkan buku Jejak Jutawan ni, boleh klik dekat bako kuning. Dekat yang saya pinkan tu. Sebab buku ni sangat berbaloi ya untuk kita belajar tentang perniagaan. Untuk kita dapat semangat untuk terus berniaga. Untuk kita sentiasa bermotivasi, berdisiplin dan terus belajar. Yang penting kita ni terus belajar dan kita... Okey, kalau kita nak belajar satu lagi, benda yang paling penting adalah kita ni ibarat gelas. Kita anggap diri kita ni macam gelas yang kosong, yang bila kita terbalikkan langsung tak ada air walaupun setitik pun. Maksudnya gelas kosong ni kita tak ada langsung perasaan ego. Jadi bila kita tak ada perasaan ego, kita dapat belajar dengan baik, kita dapat tumpukan dengan sepenuh fokus perhatian kita dengan hati kita. Zahir batin kita betul-betul dengan ilmu yang ada dalam buku ni. Jadi kan bila kita ni asyik fikir macam alah benda ni senang, alah benda ni tak mungkin ke kan, mustahil ke. Jadi selagi itulah kita tak boleh nak buat. Itu satu hal ya. Kalau kita belajar dan kita masih lagi tak nak kosongkan gelas, kita masih lagi ada rasa macam aku tahu ni. Kita fikir macam dah tahu, tapi kita tak buat ataupun kita tak berjaya. Jadi saya nak kongsikan ya, macam anak-anak saya 6 orang ni, yang sulung tu memang terlibat dalam perniagaan sepenuhnya ya, sampai dia tinggalkan perniagaan sekejap. Dan kita akan alhamdulillah bila dah followers dia menjangkau 200k lebih, kami akan keluarkan jeng. Ini adalah pertama bagi anda yang baru mendengar, kami akan keluarkan satu produk kecantikan yang pertama di Malaysia. Maksudnya yang pertama di Malaysia ni lari sikit kepada, tapi kami memang sentiasa bercakap tentang buku Jejak Jutawan juga, sebab dia banyak beli buku-buku perniagaan dari TikTok ni juga, termasuk buku TikTok Marketing. Ni sebenarnya buku dia, buku saya tak sampai lagi. Dia belanja saya untuk saya. Jadi apa ni? Buku saya tak ada lagi. Ni saya pinjam sekejap, saya pinjam. Walaupun dia rasa macam kita tarik-tarik sekejap. Saya kata, Umi tengoklah dulu. Nanti dia beli, dia cakap buku untuk saya, dia nak belanja. Lepas tu saya kata tak apalah. Sekali masa tu saya pergi rumah dia. Kemudian tu tak apalah, Umi nak ambil gambar je. Sebab apa? Saya nak buat konten. Saya tahu tentang buku ni penting. Ramai sangat yang apa ni. Okey dah. Saya dah masuk dalam buku kedua pula kan. Azlan dan Medik, terima kasih kepada anda yang join. Jadi saya sedang bercerita tentang 2 buah buku kat sini yang sangat penting, yang sangat berpengaruh dekat TikTok ni, iaitu TikTok Marketing Calendar dan juga buku Jejak Jutawan. Buku Jejak Jutawan saya tak dapat tunjuk sebab kami ni rotate buku ya dengan anak-anak. Buku tu ada dekat anak saya yang ke-6 yang baru dapat, ke-5 yang baru dapat keputusan cemerlang alhamdulillah dalam SPM ya. Dia dapat perniagaan A tapi dia tidak berminat untuk perniagaan, dia cakap kan dia minat bidang peguam. Jadi okey, apa yang saya nak kongsikan dekat sini adalah kalau anda tak berminat untuk berniaga sekalipun, buku ini tetap berguna untuk anda. Sebab apa? Dia bukan saja 100% perniagaan saja, tetapi adalah amalan untuk kita berjaya dalam perniagaan itu. Ada 10 amalan yang IK kongsikan dalam buku tu yang sangat berguna dekat saya. Tu sebab bila saya kongsikan kepada IK dalam live tu, saya cakap ilmu dunia akhirat dia. Dan ada juga saya tulis dalam post-post ataupun konten saya sebelum ni, saya cakap ilmu dunia akhirat. Sebab buku Jejak Jutawan ni memang ada ilmu dunia akhirat. Ada yang dia tak masukkan satu ya, yang ada disebut semasa, sebab akhirnya dia tak nak menunjuk, itu pun dia bagi kita 10 saja kan. Ada satu yang saya sempat dapat masa live, iaitu ada pertanyaan daripada seorang followers IK masa live tu. Jadi dia kata, IK apa amalan IK? Masa tu buku Jejak Jutawan belum lagi ditulis, belum lagi diterbitkan ya. IK masa tu dia decide untuk tulis buku tu, dia belum tulis lagi. Dia kata dia akan tulis dalam masa 2 minggu. Buku tu ditulis dalam masa 2 minggu. Bayangkan okey, jadi berbalik kepada cerita tadi tu, macam mana kalau
nak kekalkan kejayaan tu, nak kekalkan momentum ya. Jadi apabila ada pertanyaan macam tu, Aiki berterima kasih dengan soalan tersebut, sebab dia kata kalau nak cerita macam tu je, dia seorang yang tak suka nak tunjuk-tunjuk yang nanti orang kata dia alim ke apa ya. Amalan yang paling dia suka, terima kasih kepada anda yang join Abdul Anis ya. Terima kasih kepada anda. Saya tak faham benda yang biru tu, saya masih belajar lagi. Okey, jadi apa yang menjadi amalan Aiki yang tak ada dalam buku Jejak Jutawan yang pertama, akan ada buku Jejak Jutawan kedua 6 bulan lagi. Okey, iaitu amalan IK membaca Yasin setiap hari, setiap malam ya, baca Yasin. Yang tu saya sangat respect. Saya kalau tidak diperingatkan ya, saya pun tak perasan. Saya pernah ya keberkesanan baca surah Yasin ni, saya nak kongsikan anda sebab kita ada seminit lagi untuk buku Jejak Jutawan ni. Saya jemput anda. Kalau belum ada membeli buku Jejak Jutawan, tak mungkin anda beli, memang murah, cuba dapatkan. Memang sangat murah dan berbaloi. Jadi saya nak kongsikan pada anda ya, keberkesanan surah Yasin ni kalau kita amalkan ya. Saya pernah amalkan dulu masa saya dalam masalah untuk berpisah. Berapa tahun lepas, saya dah lama sangat dah. Berpuluh tahun yang lepas. No. Lebih kurang. Dah lama sangat dah. Itu suami pertama. Jadi masa tu sangat-sangat hidup masa tu sangat perit. Jadi Allah tetap datangkan pada kita ilham ya, bila kita ni ataupun pertolongan. Kalau kita meminta, kita akan dapat. Jadi masa tu adalah hamba Allah yang ajar saya baca Yasin. Baca Yasin. Ada kisah hamba Allah tu, dia tak ajar pun, tapi kisah dia mengajar saya untuk membaca Yasin sepanjang malam untuk menyelesaikan masalah. Dia tak kira lah ya, kalau kita ni nak bercerai sekalipun ya, memang kita perlu minta dengan dia. Macam mana pun kita tetap minta dengan dia. Itu pun ayat IK dia kata, macam mana pun kita kembali kepada dia yang mencipta kita ni. Jadi baca Yasin. Kalau IK pun baca Yasin setiap hari untuk kekalkan kejutawanan dia tu, kita ni yang belum jutawan ni apatah lagi. Itulah bila pembeli pertama buku saya tu seorang datuk kan, saya memang sangat respect sebab saya tahu dia faham kepentingan buku tu. Okey, kita dah 12.31 sebab saya akan ada dekat sini hanya 1 jam. Saya dah 30 minit bersama dengan anda tentang buku Jejak Jutawan. Walaupun buku tu tak ada depan mata saya, tapi isi dia dalam kepala insya-Allah, dan saya banyak screenshot. Saya suka menyimpan bahan dalam handphone saya sebab saya nak kekal ya, saya tak tertinggal kat mana-mana sebab saya dah berumur. Jadi bila saya nak ingat balik, saya boleh buka bila-bila masa. Saya suka screenshot, saya suka screen recording untuk ingatan saya, sebab saya pernah dalam keadaan lupa ingatan selama setahun ya, beberapa tahun lepas sebab ada sesuatu yang berlaku. Okey, itulah yang seronok saya nak kongsikan pada anda ya, bukan benda yang main-main ya dalam hidup ni kalau kita nakkan sesuatu. Okey, kita kembali ataupun kita pergi kepada saya dah pin yang kedua. Tak kisahlah ya, mana-mana pun. Sebab hanya 2 saja produk kat situ. Memang TikTok dia beritahu saya, dia suruh saya introduce produk lain. Tapi saya ni berdegil sebab saya ada akaun lain yang sampai penuh TikTok shop saya tu. Macam-macam. Jadi kan dekat sini saya hanya nak bercakap dengan 2 buku saja. Okey, buku yang kedua yang paling best. Ni saya kata tadi saya pinjam dekat influencer yang ada 200k lebih followers dia. Jadi TikTokers tu saya tak pandai nak pusingkan gambar ni. Mirror ni saya tak pandai. Nanti saya nak tengok kalau boleh saya. Ada dekat sini kan, kat bawah tu ada. Tengok betul tak tulisan dia? Pandai pun. Okey, alhamdulillah dapat pun saya nak mirror tu kan, jumpa. Sebab sebelum ni sebab saya tak pernah jumpa benda yang nak klik tu tau. Jadi ini bila dah update kan, ada benda-benda baru. Tu yang best ni dekat TikTok ni. Keliru kat saya kan. Dekat TikTok ni best tau. Dia sentiasa update cepat ya, update benda-benda baru. Jadi kita ni kena kejar benda-benda yang cepat tu supaya kita ni cepat untung. Macam anak saya ni, dia muda lagi, dia cepat kan. Walaupun dia yang saya ajak untuk masuk TikTok, tapi akhirnya tengok sebab dia ada kelebihan tersendiri masing-masing kan. Jadi saya bukan orang kata macam alah nak cerita pasal anak dia, tapi itulah bukti yang saya dapat tunjuk pada anda sebab saya berada dengan dia selalu kan, kami rumah lain-lain. Dan bagaimana dia buat duit walaupun dia masuk kemudian ya. Daripada tahun lepas, dekat setahun dah dia kata dia masuk dalam TikTok ni. Mula-mula memang payah saya nak pujuk dia masuk sebab saya nak dia berehat kat rumah dia supaya dia
Yelah, kita duduk rumah untung tau. Memang kita tak perlu bayar sewa-sewa kat luar tu, tak perlu banyak benda kita lepaskan bila kita ada kedai kat rumah. Buku ni kita boleh tunjukkan secara live, macam dia konsisten ya, live ya. Konsisten dia buat konten, sama ada live atau konten. Kadang-kadang tu dia hanya buat satu bulan tu 15 kali saja. Ni bayangkan ya, orang yang dah ada dah dapat suku juta pendapatan, dia dah dapat lebih suku juta sebenarnya. Kalau kira daripada bulan November tahun lepas. Jadi kan buku ni lah ya, buku ni lah yang jadi panduan. Itu sebab masa dia dapat buku ni, dia ada buku ni, saya nampak dia ada buku ni kat rumah. Saya singgah rumah dia last week. Saya tengok buku-buku dia kan, dia bawa semua buku-buku yang berkenaan dengan perniagaan yang dia beli dekat TikTok. Jadi dia cerita kat saya mana buku yang paling best bagi dia. Ada yang harga lebih mahal kan, tapi yang ni paling murah, tapi yang paling best. Tak tipu. Sebab apa? Sedangkan orang yang berpendapatan lebih suku juta pun pakai buku ni. Anda ada ke? Anda ni mungkin dah dapat pendapatan lebih ke? Jadi kalau kita ni mungkin, sebab kita ni kadang-kadang tak kira berapa followers kita, kita punya idea kita tu kan, kita ni kadang-kadang kita stuck ya. Kadang-kadang kita nak macam saya lah ya, baik kita rendah diri je lah, bukan pandai pun, saya tak pandai pun. Walaupun saya dah lebih awal TikTok dengan anak saya, lebih awal daripada anak saya tu, tapi tengok macam mana dia make money berbandingan saya. Pertama kesungguhan dia, satu lagi budak muda, dia cepat kan. Kemudian tu dia sambung belajar, dia ambil business management kan. Jadi memang bidang dia lah, memang bidang dia. Jadi content creator pun memang dia, sebab dia cepat, dia dan suami dia sama-sama kan. Dia cepat faham, dan dia kata buku ni sangat membantu. Sebab apa? Dalam buku ni, TikTok Marketing Calendar, bukannya kita, bukan sekadar kalender saja. Kalau kalender kita boleh beli banyak kalender kan, tapi ada 365. Anda kat situ boleh klik ya, murah sangat. Ini buku yang paling murah tau, RM39 je. Anda klik kat situ, anda beli dekat bawah tu. Sebab buku ni tak rugi langsung, malah sangat-sangat bermanfaat untuk anda. Sebab apa? Dia ada 365 content idea. Setiap hari dia ada 365 kotak yang mempunyai konten yang berbeza. Maksudnya dia bagi kita suggestion, cadangan. Apa kita perlu buat? Kita follow je dan kita sesuaikan mengikut perniagaan kita. Sama ada kita jual barang, kita menjual perkhidmatan. Perkhidmatan ni lagi untung sebab apa? Perkhidmatan ni mungkin Ailio saja ataupun minda kita saja kan. Jadi kita memang untung besar, boleh untung besar kat situ. Tapi nak untung besar, sebelum untung besar tu macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat konten dekat TikTok ni? Tu sebabnya perlu ya. TikTok Marketing Calendar ni ada 365 konten yang dicatat dalam kotak kecil-kecil. Ada buku ni cukup untuk setahun. Dia bagi untuk setahun. Setiap hari kita ada yang berbeza, konten idea yang berbeza. Jadi kita boleh buat ya. Jadi buku ni menjadikan kita disiplin ya, berdisiplin, kita jadi bermotivate ya. Bila kita tengok tu, dia ada juga elemen ilmu sampingan yang lain selain daripada kita mencatat, sebab catatan tu memang sangat penting. Setiap orang bagi peniaga tu mesti kena. Terima kasih kepada anda yang baru follow ya, Rabia Tunisa Ahmad. Terima kasih kepada anda, kemudian yang share. Terima kasih, saya nampak dekat sana. Ramai-ramai lagi ke anda ya. Anda yang dekat sini boleh share, sebab saya ada lagi lebih kurang 15 minit. Nak mencukupkan 1 jam, 30 minit saya dah cerita tentang jejak jutawan tadi. 30 minit lagi saya akan cerita tentang TikTok Marketing Calendar. Kalau macam ni lah followers dan akan meningkat lagi kan viewers. Kalau naik lagi, saya akan selalu views ya. Saya akan selalu ada untuk views anda. Saya akan selalu buat live untuk kita sama-sama kongsi apa yang kita dapat, apa yang kita ada. Ilmu yang sedikit ni saya nak kongsikan ya. Sebab memang ilmu sikit pun, kalau kalau Albert Einstein yang cerdik tu pun, dia kata kita hanya guna sikit saja daripada minda kita ni, hanya berapa persen saja, sikit sangat, bawah pada 5%. Saya tak ingat dengan tepat sebab saya memang kalah dengan nombor. Kita ni memang menggunakan sikit saja akal kita. Jadi kita kena banyak mengaktifkan otak kita ni, minda kita ni, lebih banyak berfikir, lebih banyak bergerak. Otak kita pun kena workout, barulah otak kita ni, muscle otak kita ni dapat strong, kuat kan. Itulah sebabnya buku-buku ni, anak saya pun dia cakap, dia kata kalau anda lihat Nashke, boleh follow Nashke dan perkongsian dia tentang, dia share tentang buku TikTok Marketing Calendar ni. Dan saya pun ada juga ambil, saya buat stitch juga daripada akaun dia.
Jadi dia kata apa, buku dia mengajar dia untuk disiplin, sebab walaupun dia memang mencatat dia ada buku besar-besar tu, sebab setiap kali dia buat live dia akan buat catatan, sebab dia ada bila kita dah biasa live, kita ada apa, kita kena jual barang kan. Ni bahasa mudah, saya gunakan bahasa yang mudah, bahasa orang umur 50. Jadi kan macam dia mesti mencatat. Macam tu juga kita belajar mencatat daripada awal. Kita biasakan diri mencatat daripada awal. Macam saya keliling saya ni bawa-bawa buku, sebab saya kata tadi saya dah bermula beberapa tahun yang lepas kan. Jadi memang saya tak buang pun. Apa-apa catatan saya memang penuh sebenarnya dekat bawah-bawah ni. Jadi bagi anda yang dekat bagi seller kalau ada seller yang melihat live saya ni, kalau anda berkira-kira nak bagi saya free sample tu banyaklah cengkadaknya kan. Memang saya ni, saya tak kisahlah, bukan maksudnya macam kita berharap sangat. Kalau dapat tu alhamdulillah tapi jika anda memberi free sample kepada content creator, kalau dah tulis free sample, sepatutnya free sample lah, tapi banyak sangat soalan, banyak sangat give and menarik tu, banyak tolak tarik tu, saya malaslah nak tengok, sebab apa, banyak mengambil masa kita. Okey, tentang masa paling penting kat kita. Kenapa TikTok marketing calendar ni sangat penting dengan kita? Sebab kita dapat mengatur masa kita. Sebab masa sangat penting kan. Setiap saat bagi kita dalam TikTok ni pun 20 saat pertama sangat penting kan. Berapa saat? 3 saat pertama sangat penting. Ada, setiap saat tu ada dia punya peranan-peranan dia. Dalam TikTok marketing calendar ni pun dia ada terangkan berapa saat pertama tu penting untuk apa. Kemudian 20 saat yang kedua tu penting untuk apa kan. Kemudian ada pula, baru sekejap tadi sebelum saya masuk live ni, ada pula content creator yang lain saya tak tahulah content creator tu berapa followers dia, nyata betul ke tidak dia punya pendapat. Sebab sekarang ramai sangat yang mengaku cikgu TikTok kan. Jadi saya ni malas nak dengar semua benda berulang-ulang kan. Benda berulang-ulang lah, tapi benda tu minta maaf kalau ada yang banyak sangat benda salah yang dah terlalu ada yang kata jangan jadi lauk newbie jangan jadi lauk. Itu sebab kalau anda tak nak jadi lauk, nanti saya terangkan sekejap lagi kenapa nak jadi lauk tu. Saya berbalik kepada buku TikTok marketing calendar ni. Ini mengajar kita supaya kita tak jadi lauk dalam TikTok ni. Maksudnya kita ikut guru yang salah. Kita ikut TikTok guru yang tak establish. Kalau nak ikut orang, jangan ikut saya pun. Just dengar kata-kata saya dan juga pergi kepada orang yang betul-betul dah buktikan. Itu sebab saya share tentang anak saya tadi. Sebab dia dah betul-betul make money lebih. Dia kata dia dah buat 300k 300k, ataupun dia dah rasa duit 300k daripada TikTok Memang sebenarnya kalau kita dalam online business, kalau kita dapat duit, kita akan keluarkan semua duit tu. Sebab apa kan? Itu bagus dia. Itu pengalaman lah, sebab saya pernah buat satu bisnes yang lain. Jadi pengalaman itulah mengajar saya untuk keluarkan semua duit bila kita dah dapat, terus keluarkan jangan tinggal-tinggal dalam bank yang tak nyata. Sebab TikTok pun mengatakan bahawa mereka bukan bank. Itu yang saya dapat maklumat daripada TikTok sendiri masa saya buat satu ada akaun lain kan. Kita try je, cuba-cuba buat promotion yang berbayar tu kan. Sebab dah TikTok bagi berapa sen, saya perlu bayar RM2 je, RM6 je kan. Jadi saya buatlah, sebab benda berapa ringgit je kita transfer dan kita punya konten boleh push ke depan kan. Itu yang mencuba belajar. Tapi lepas pada tu, bila dah dapat sesuatu, saya tak nak buat dah. Saya suka buat secara organik. Jadi dekat sini semua secara organik. Dekat ni Jejak Jutawan ni semua konten yang dinaikkan secara organik, tak ada langsung satu sen pun duit yang dilaburkan untuk push konten, push live dan sebagainya, push produk ke apa. Jadi dah belajar daripada yang lepas tu. Sebab apa kan, yang saya nak ceritakan ni tentang TikTok bukan bank. Bila saya pernah bayar satu perkara, satu post, kemudian tu saya tak dapat nak convertkan duit tu kepada iklan dekat TikTok tu, lama dapat balik. Dapat juga, tapi lama kiranya sebelum tu saya tak tahu pun. Memang sebelum kita dapat balik, tentulah kita tak tahu, tapi bukan dapat balik duit tu, dapat balik untuk buat akaun tu ataupun buat konten tu, konten berbayar tu. Jadi itu menjadikan saya dah tak nak langsung membayar untuk buat akaun berbayar. Sebab apa? Satu, kadang-kadang kita bayar, duit tu tak masuk dan tak jadi, konten tu tak dapat nak push ke depan Yang kedua, kita tak dapat viewers yang organik tu, yang tak
tak genuine lah ya. Kadang-kadang tu banyak aja followers tak penting. Betul, ramai yang cakap followers tak penting. Saya tengok ada yang tak sampai 1000 followers tapi bisnes dia bagus. Bisnes boleh menjadi kan yang daftar daripada luar daripada account ni kan. Tapi dalam TikTok marketing ni, dalam TikTok marketing calendar ni pun dia ada ajar kita. Banyak ya. Saya sentiasa tengok masa. Saya ada 15 minit lagi untuk anda untuk saya kongsikan tentang buku TikTok marketing calendar ni. Banyak perkara yang penting dalam ni. Sebab apa? Sebab 365 lah. 365 content idea. Kemudian tu tips dalam tu apa ada dalam TikTok marketing calendar. Yang saya nak bagi tahu ni tentang TikTok marketing calendar tu pun dia tak sebut tentang sosial media yang lain kan. Memang tak boleh. Sampai dalam buku ni pun dia tak sebut sosial media yang lain. Maksudnya kat sini kita daftar TikTok account yang melalui luar daripada TikTok. Itu yang ada yang tak sampai 1000 followers tapi dia boleh daftar. Saya pernah cuba tapi tak menjadi sebab saya tak dapat saya tak gunakan nombor baru kan. Dia kena guna nombor baru. Okey, satu lagi yang saya belajar daripada TikTok staff ni adalah kita jangan gunakan nombor yang sama untuk account kalau kita banyak account. Untuk akaun yang lain jangan guna nombor yang sama. Itu yang jadi pantang kepada TikTok. Tapi memang betul lah. Macam mana pula banyak akaun takkan guna nombor yang sama. Yang kita sendiri boleh terkeliru ya. Dan juga kesilapan kalau kita dah make money, kita nak transfer duit tu dekat mana kan. Ataupun kalau berlaku apa-apa pada akaun tu, kita nak tutup sekejap, handphone kita rosak, kita nak buka balik tu macam mana kalau kita tak gunakan nombor yang berbeza. Sebab daripada nombor tu lah yang kita dapat nombor PIN ya, kita dapat buka balik ya, kita dapat pengesahan yang itu adalah akaun kita. Penting kalau kita tahu benda-benda ni. Itulah yang saya akan kongsikan kepada anda. Saya memang jenis tak kedekut ilmu. Anda beruntung pada sini. Allah hantar anda untuk sama-sama kita berkongsi dekat sini. Anda juga ya, saya terima kasih. Saya tengok anda juga boleh tulis kat ruangan komen dekat setiap konten-konten saya dekat sini ya, kita berkongsi. Mungkin anda nak tanya kata akaun saya hilang ke kan, macam mana nak buat ya, sebab saya dah alami dan saya dah tahu cara macam mana nak dapat balik. Sebab sayang ya, kalau kita dah ada duit kat dalam tu, kita nak keluarkan ataupun masa tu bisnes tengah hari-hari masuk duit masa tu tahu. Itu sebab yang saya rasa macam Allah sayangnya, tapi Allah uji kita kena sabar sangatnya, bersangka baik ya Allah. Alhamdulillah dapat balik kan, walaupun sebulan. Walaupun tak ada siapa-siapa ajar saya macam mana nak dapat, saya dah usaha sendiri, tapi itulah bila saya dah tahu macam mana cara dia. Anak saya pun buat backup account sebab dia takut account dia tiba-tiba nanti kena ban ke kan. Sebab anak saya ni dia ada anak-anak kan. Itu yang jadi pernah juga ban daripada live selama seminggu. Sebab ada juga sebab kita buat live panjang ya, anak saya buat live panjang. Masa tu saya ada dekat rumah dia. Kita buat tentang kolam, masa tu cerita pasal kolam kan. Jadi cucu lelaki saya kan, biasalah budak-budak lelaki kan, dia bogel kan, mana boleh masuk dalam live, itu yang kena ban seminggu. Jadi seminggu tu dia pening kepala lah. Tak boleh buat live sebab dia dah biasa buat live. Begitu juga dengan anda kan. Saya rasa ramai juga yang dah tahu kan, kalau kita masukkan kanak-kanak dalam live memang tak boleh kan, merendahkan views dan sebagainya. Dan banyak lagi benda-benda yang kita boleh kongsi sama-sama. Kalau anda ada pengalaman, anda pun boleh kongsi dengan apa yang saya tak tahu, apa yang saya tak pernah alami. Sebab dengan membaca saja pun tak cukup. Walaupun saya dah kongsi dengan anda dekat konten saya sebelum ni tentang guideline, itu follower saja yang boleh buka, sebab saya simpan untuk follower saja. Sebab saya ni sensitif sangat pula lah kan, orang tua kan. TikTok kata unprofessional. Dia kata unprofessional. Saya punya konten tu saya pun buatlah hanya untuk follower saja. Jadi follower saja yang dapat tengok. Siapa yang follow saya akan dapat tengok apa konten-konten yang tersembunyi kat situ. Satu lagi tentang live punya juga, sebab saya dapat kebenaran daripada IK sendiri pun tentang konten dia untuk kita buat untuk kita share 3 perkara sahaja kan. Jadi live tu tidak disebut boleh kongsi. Itu sebab saya tak kongsi secara terbuka live. Saya akan simpan untuk follower sahaja. Saya simpan, ataupun saya akan mungkin kalau saya rasa saya nak simpan, saya akan simpan selama-lamanya untuk diri saya sendiri. Kalau perkara tu tidak dibenarkan kan. Tapi sebenarnya saya suka nak kongsikan anda ya, setiap kali saya masuk live ada sahaja ilmu. Walaupun macam IK cakap benda yang sama, tapi orang yang berbeza, student yang berbeza. Bayangkan ya, setiap kali IK live ya, 200 pelajar masuk dalam kelas dia secara percuma tu, satu sesi. Bayangkan the power of marketing of IK.
Itu yang kita nak belajar. Itu yang ada dalam buku yang saya kongsikan sebelum ini, iaitu buku Jejak Jutawan. Pergi kepada Jejak Jutawan sikit and then kepada buku TikTok Marketing Calendar. Saya tak nampak ya anda dekat sini ni. Saya baru je, bagilah saya semangat sikit ya. Anda yang baru ada dekat sini kan, dapatkan buku ni. Buku ni selalu habis tau, selalu sold out. Itu sebabnya saya tak ada lagi buku untuk diri saya sendiri. Saya yang jual ya, orang beli dekat saya sendiri tak ada buku ni. Sebab apa? Sebab buku ni selalu sold out. Kalau anda cari hashtag TikTok Marketing Calendar pun banyak orang kongsikan. Ataupun ada yang lalu dekat feed anda pun ya. Memang ramai orang dah dapatkan buku ni. Sebab apa? Banyak ilmu dekat sini yang boleh menjadikan kita ni content creator. Okay. Orang Melayu kata apa ya? Belakang parang diasah lagikan tajam. Itu perumpamaan yang melekat dalam kepala saya daripada semalam sebenarnya tahu. Saya nak tidur, saya ingat saya tak catat. Tapi saya ingat benda tu, saya nak masukkan dalam konten, saya belum masukkan dalam konten lagi. Sebab apa kan? Buku ni boleh menjadikan kita ni belakang parang diasah lagikan tajam. Sebab kita ni kadang-kadang macam pahat dengan penukul pun ni juga paku. No, bukan pahat, paku ya. Paku dengan penukul. Maksudnya sekalilah kita ketuk paku tu, sekalilah masuk. Kita ni memang macam tu lah ya. Kalau kita ni diajar, dia peringatkan, barulah kita ingat. Jadi buku ni untuk peringatan kita berdisiplin dan buat kerja kita ya. Kita tak boleh sesuka hati je. Kalau betul-betul nak cari duit, kena mindset kita tu kena tepat, kena betul, kena jelas, kena dengan anda tap-tap skrin lah ya. Ada 2 orang tu supaya yang lain nampak ya, supaya TikTok boleh push dan ramai yang boleh masuk. Saya ada masa lagi 10 minit ni, lebih kurang 10 minit je lagi ni. Okay, saya nak kongsikan sikit lagi dalam TikTok Marketing Calendar ni ya. Inilah kalau saya bercakap ni macam kereta api. Sorry kalau saya cakap laju, saya memang jenis cakap laju. Bila saya kontrol cakap slow-slow ni, nanti kan lupa apa ada dalam kepala ni. Sebab orang dah berumur ni kadang-kadang lupa. Saya nak kongsikan dengan TikTok Marketing Calendar ni, dia daripada awal lagi kita nak setting ya. Dia ajar kita macam mana nak setting account ya. Macam mana kita nak setting ataupun renovate your bio. Maksudnya kita buat renovate ataupun kita baik pulih kita punya bio tu. Kalau bio kita tulis entah apa-apa, kalau kita nak buat bisnes, kalau kita punya username pun sama juga ya. Username ni penting sebenarnya orang nampak. Macam saya sebab ni Jejak Jutawan. Ada yang panggil saya jutawan, boleh belilah kan. Bila saya komen ya, saya suka repost dan komen. Repost yang komen dekat bahagian yang repost, bukan repost orang punya apa ni konten, tapi repost tulisan yang secara repost tu. Jadi ada yang jawab dekat saya, dia kata jutawan boleh beli satu. Dia cakap macam tu kan. Amin. Jutawan. Memang saya daripada dulu lagi dalam mindset saya, sebab saya suka berniaga. Sejak saya mula berniaga 8 tahun agaknya, lebih kurang macam tu kan. Saya adalah pemegang akaun LinkedIn yang ke 1 juta di LinkedIn ya. Di Malaysia ni orang ke 1 juta. Jadi dekat situ secara profesional saya dah letakkan akaun saya kat situ. Dan saya dah jelaskan saya ni Lady Perfumery ataupun pembuat perfume daripada Malaysia. Jadi anda yang ada akaun LinkedIn akan faham tentang kepentingan akaun LinkedIn. Oh my, tak boleh sebut. Saya dah tersebut dah kan. Okey, kembali kepada TikTok Marketing Calendar. Tak apalah ya. Bak kata IK dia kata kalau kita tersebut, kita tersalah tu, kalau kita punya viewers kita tak ramai pun tak apa. Tapi untuk kita belajar kan, untuk kita belajar supaya kita jangan sebut yang lain. Michael Jackson pun join. Oh, saya ni peminat Michael Jackson, peminat MJ. Terima kasih join. Ni Michael Jackson Melayu ke orang putih ni? Sebab saya cakap Melayu ni. Nanti tak faham pula kan. Okey, berbalik kepada apa yang saya nak sambung. Ada sikit lagi, saya ada 8 minit untuk anda. Belum lagi ada pembeli, saya tak nampak buying kat situ. Ataupun ada beg kuning tak? Anda nampak tak beg kuning kat bawah? Dapatkan buku ni dan klik beg kuning sekiranya anda nampak. Saya nampak shop saya ada dekat sini, tapi saya sendiri tak nampak beg kuning saya. Silakan dapatkan buku. Sekarang saya share tentang TikTok Marketing Calendar. Okey, apa lagi yang saya nak share tentang TikTok Marketing Calendar? Dia memang ajar kita bermotivasi. Kita letaklah atas meja setiap hari. Satu lagi, sebelum tidur tu kita ingat ya, minda kita ni, aku mesti tengok buku ni setiap hari untuk penuhkan ya. Dia sebab kotak dia kecil je dalam ni, yang kita nak tulis ni, kotak dia kecil je. Jadi kan tak perlu tulis banyak lah ya. Tulis sikit-sikit je. Yang penting catatan tu. Saya ni memang daripada high school dulu saya buat short form. Jadi tak ada masalah dengan saya daripada ruang yang kecil tu. Sebab short form saya tu saya sendiri je faham. Saya tahu nak tulis secara ringkas. Jadi cukup memadai yang kecil. Yang penting memang betul ya. Yang penting bila kita catat,
perbuatan mencatat tu menyebabkan kita ingat sebab kita buat dua perkara. Hadis pun ada sebut tentang pen ya. Kalau kita belajar kita mesti ada pen. Betul. Baru saya ingat. Ini baru ilham baru keluar ya. Ilham yang terkeluar. Bila kita belajar sesuatu, kita mesti ada pen. Bila kita mencatat, ilmu tu tak hilang. Ilmu tu melekat, ilmu tu kekal. Selagi buku tu ada, selagi catatan tu terang dan boleh dibaca, jadi kita dapat ulang balik kan. Itu sebabnya ramai para ulama menulis kan. Rasulullah sendiri ada seorang ummi, tetapi Rasulullah diberi kelebihan mengingat, dan penulis-penulisnya adalah isteri-isteri baginda jazallahu ala sayyidina Muhammad jazallahu ana sayyidina mahwa ahlu. Jadi bagi kita ni kan, kita sebagai Nabi Muhammad ataupun anda yang tak kiralah bukan Islam ke kan, kita ni kalau kita nak belajar, kita memang kena ingat ataupun kita kena tahu siapa pencipta kita, dan kita kembali kepada pencipta kita tu untuk berdoa ya. Kembali kepada pencipta kita untuk kita bercakap dengannya. Macam mana kita ni nak buat. Terima kasih kepada anda. Ini adalah send pertama ya. Terima kasih kepada anda yang baru join. Kemudian terus bagi saya rose satu. Saya akan ingat anda sebagai pemberi rose, pemberi gift pertama ya. Gift pertama saya dalam dunia TikTok ni pun rose juga dekat akaun yang lain. Saya ingat lagi. Namanya saya ingat, dan Cik Musa ni pun saya ingat juga. Sebab saya ada kawan kat Singapura, kawan baik saya nama Musa juga. Okey, terima kasih. Saya sambung sikit lagi, ada minit-minit terakhir. Allah hai. Baik pula lah Cik Musa ni, bermurah hati. Terima kasih bagi saya nasi lemak. Kenyang dah saya ya. Macam mana ni? Saya dah end live dah ni. Ni banyak pula bagi live saya, bagi saya macam-macam ni kan. Terima kasih kepada anda. Terima kasih Cik Musa. Lagi best kalau Cik Musa klik beg kuning tu ya. Ataupun Cik Musa dah ada dah buku ni. Dah ada belum? Cuba bagi tahu saya sikit. Dah ada ke buku ni? TikTok Marketing Calendar. Mungkin saya akan cerita sikit ya. Kita ada 5 minit untuk saya teruskan sebelum end live. Kuntum senyum. Senyum selalu ya. Football. Saya boleh juga main bola. Okey, Gigi tu apa ya? Okey, saya sambung sikit lagi. Kita ada 5 minit lagi untuk bercakap tentang TikTok Marketing Calendar. Apa lagi yang anda nak tahu mungkin ya? Tentang SEO. Ini bagi anda yang biasa dalam dunia bisnes kan, ataupun e-business, ataupun macam saya belajar e-business. Saya ambil course e-business. 2 tahun je, kemudian saya drop out, walaupun ada jugalah dapat sesekali ada juga dapat dekan. Ni orang yang belajar kat universiti Koris tahulah dekan tu macam mana kan. Tapi saya tak dapat nak teruskan belajar masa tu. Tapi saya terus sambung ya. Walaupun umur saya dah 50, saya belajar lagi. InsyaAllah kan, panjang umur, diberi Allah sihat, tubuh badan kuat ni. Itu sebabnya saya perlukan buku ni. Sebab saya perlukan peringatan. Saya perlu buku ni ingatkan saya untuk mencatat dan buat konten ya, dan lakukan mengikut kreativiti saya. Idea dah dibagi ya, setiap hari satu-satu idea tu. Kemudian tu, okey, tadi saya nak cerita pasal SEO kan, tergantung sebab saya dah 4 minit je. Sebelum ni SEO, Search Engine Optimization ataupun engine carian. Kita tahu satu benda lain kan. Inilah kebaikan TikTok tau. Kebijaksanaan TikTok yang dia rangkumkan semua kebaikan daripada semua sosial media lain kan. Saya ada semua sosial media lain tu, tapi bila saya dah aktif dalam TikTok ni, saya ada beberapa akaun dalam TikTok ni, saya dah tutup beberapa sosial media yang lain sebab saya nak fokus kat sini dan saya nak lesskan masa saya dalam sosial media ni. Maksudnya bila kita banyak sangat sosial media kan, kita jadi makin sibuk dekat sini kan. Mata saya ni dah lah, kita dah umur 50, mata dah rasa makin kabur. Jadi bila saya tahu TikTok ni dah merangkumkan banyak kebaikan daripada lain-lain sosial media, apa yang ada dekat yang lain-lain tu lebih baik lagi. Sosial media TikTok ni dia memperbaiki benda yang dah sedia ada di tempat lain. Dekat sini dia jadi lagi best, dan itulah kelebihan TikTok yang kita perlu ada dekat sini. Kemudian tu paling best TikTok Shop ni lah yang menjadi kekuatan dia. Dia ada kebetulan ada juga disebut dalam TikTok Marketing Calendar ni tentang TikTok Shopnya. Sejak TikTok ni ada, kekuatan TikTok ni adalah TikTok Shop ya. Orang beralih kepada TikTok Shop dekat sini, orang shopping dekat sini, orang buat bisnes dekat sini ya. Sebab apa? Cara dia mudah, cara dia menguntungkan. Memang best. Kalau anak saya yang sulung tu boleh make money lebih 500,000 ya dalam tak sampai setahun ya. Itulah saya nak kongsikan dengan anda kan.
Cik Musa, Cik Musa tak tulis sikit kat sini. Terima kasih ya, tak jawablah sikit sama-sama dengan saya sebab saya merakam ataupun tidak secara screen recording. Jadi tulisan anda semua ni akan hilang, tapi kata-kata saya ada dalam download di TikTok. TikTok dah tolong downloadkan untuk saya. Okey, ada 2 minit lagi ya. Apa yang saya nak kongsikan tentang SEO tadi, masih lagi tergantung cerita dia. Jika di sosial media lain kita dah fasih sangat bila sebut enjin carian ataupun kita tak tahu tentang SEO, kita tahu mencari. Kalau nak cari sesuatu kita sebut dah, sampai kita sebut pakcik sekian lah, kita sebut makcik sekian lah kan. Untuk mencari sesuatu sampai kita kat situ lah kita tengok kan. Kita nak cari hadis Quran pun kita cari kat situ lah kan. Jadi kita tahu apa source dia, nak cari kat mana, apa jawapan dia kan. Di TikTok pun macam tu juga. TikTok come out with search engine optimization juga, SEO juga. Macam dia ada ruangan carian kat atas tu kan. Kita nak cari apa kat situ. Kalau anda klik dekat ruangan search tu, jejak jutawan, anda akan jumpa akaun ni. Kalau saya buat macam tu, saya akan jumpa akaun saya sendiri. Saya akan jumpa ni jejak jutawan juga. Cuba anda cari carian jejak jutawan. InsyaAllah anda akan jumpa NIS jejak jutawan. Sebab saya dah buat lebih 2 minggu lepas dan konsisten. Juga memang saya jual buku jejak jutawan. Saya berkongsi tentang perniagaan dan saya menaikkan banyak konten setiap hari. Ada konten-konten yang saya rasa macam sendu-sendu tu ataupun saya rasa macam perlu disorokkan, saya akan hide, saya akan private kan. Jadi memang saya menaikkan banyak konten. Dan juga saya belajar. Hai, saya nak sebut nama Maiden Tan. Hai, Kap Pom Kap. Okey, baik. Ada seminit lagi sebelum saya akhiri live saya. Terima kasih kepada anda yang join. Saya sangat menghargai setiap seorang daripada anda. Menghargai Cik Musa. Cik Musa ada lagi ke kat sini ataupun datang hanya nak berinfak saja dengan saya? Terima kasih. Saya, walaupun siapa anda kat sana, follow saya ke ataupun yang belum follow tapi singgah-singgah, saya sangat menghargai setiap seorang daripada anda. Bagi anda memang bernilai ya. Kita memang setiap seorang daripada kita ni sangat bernilai. Okey, dah pukul 1, dah cukup 1 jam saya bersiaran live dekat sini. Alhamdulillah. Ada masuk lagi 2 orang yang stay ya. Saya bercerita tentang 2 buku. Walaupun anda tidak klik kat bawah, memang anda rugilah tak dapat harga yang lebih murah ya. Kalau semasa live anda klik bakal kuning kat bawah, harga buku ni akan jadi makin murah. Macam buku jejak jutawan tu harga dia RM45. Dia mungkin akan jadi ada yang dapat sampai RM39 ya, dan mungkin free shipping ke ya dan sebagainya. Macam tu juga buku TikTok marketing calendar ni. Dia akan jadi lebih murah. Okey, bergerak saja pukul 1 tu beberapa minit saya akan end live. Saya mohon maaf jika dah 1 minit saya akan end live. Saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan. Terima kasih kepada anda yang join daripada awal hingga akhir. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya akan muncul lagi insya-Allah bila-bila masa dan kita sama-sama akan kongsikan ilmu pengetahuan tentang perniagaan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ni orang dah nak live dah, baru dah tekan like. Cik Syarul Faizal, saya dah end live dah. Tapi kalau ada yang nak membeli buku jejak jutawan ataupun buku TikTok marketing calendar ni, saya akan tunggu berapa minit mungkin. Sebab harga kat sini lain kan. Harga masa live lain, harga semasa untuk konten tetaplah RM45 tu. Tapi kalau anda ni jenis banyak membeli, dapat lagi murah, ada lagi kan yang TikTok bagi. Okey. Saya kira sampai 10, saya akan end live. 2, 3, 4, 5. Ada tak yang nak beli, yang nak klik beg kuning? 6, 7, 8, 9, 10. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita jumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa.